Mubarakan fi. Alhamdulillah, pertama sekali kita sama-sama panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sambung ayat yang seterusnya, iaitu surah Yasin ayat yang ke-32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak ada satu makhluk pun melainkan dihimpunkan di tempat perbicaraan kami, semuanya dibawa hadir untuk menerima balasan. Dan kalau sekiranya kita melihat di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, disebutkan, dia kata wa in jami'il umam al-madiyah wal atiyah. Maksudnya umat-umat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sejak daripada umat-umat yang pertama, iaitu umat Nabi, iaitu Nabi Adam alaihi salam, dan kemudiannya sehinggalah kepada manusia yang terakhir dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua daripada kita ini akan dihimpunkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terkecuali daripada seorang pun di kalangan kita, melainkan kita semua kena bertemu Allah Subhanahu wa taala, semuanya kena berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi, dia kata sahduru, dia kata lil hisabi yaumal qiyamah. Maksudnya semuanya akan dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan terlepas walaupun seorang. Apabila Allah Subhanahu wa taala kata dalam Quran, wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Apabila ditiupkan sangkakala yang seterusnya, maka kita semua ni akan bersegera menuju ke mahsyar. Semua orang akan bergerak dan tak ada seorang pun daripada kita ni dapat pelepasan dan boleh berada dalam keadaan yang dia mahu. Tapi semua pada ketika itu kena berada dalam keadaan seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maksudnya semua orang kena bergerak ke mahsyar, dan apabila sampai di sana, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seperti mana yang disebutkan di dalam sebuah hadis. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah fayanshuru alaihi 99 sijillan kullu sijillin mithlu maddil basari thumma yaqulu atunkiru min hadha syai'an azalamaka katabtil hafizun fayaqulu la ya rab fayaqulu afalaka udhrun fayaqulu la ya rab fayaqulu Allah ta'ala bala inna laka indana hasanatan fa innahu la zulma alayka al-yawm fatukhraju bitaqatun fiha أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول احضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فقال إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah dan juga Ibnu Hibban wal Hakim wal Baihaqi. Hadis ini hampir disepakati oleh seluruh ulama hadis, dan hadis ini berada di dalam kumpulan hadis sahih. Nah, ni kena cerita tuan-tuan, tak cerita saya dia hantam pula kan, macam-macam kira cari salah ya kan? Bukannya nak bagi banyak lagi
apa ni, cabang-cabang ilmu, kira nak cari pasal saja. Nah, pakat nak tunjuk hero. Itu yang jadi masalah. Nah, tapi tuan-tuan, alhamdulillah, orang nak mengaji ni lain. Orang nak petikai lain, orang nak mengaji lain. Nabi sebut dah. Nabi kata la taqumus sa'ah hatta yakuna az-zannin. Az-zannin ni ialah Nabi kata tidak akan berlaku kiamat sehingga timbul satu golongan yang dia suka petikai orang. Kan dia bukan nak mengajak jadi baik, nak ajak manusia jadi baik, tapi dia duk cari jalan siapa aku nak petikai hari ni. Supaya aku ni nampak jago. Aku ni nampak kata satu hero. Aku ni nampak satu superhero. Kan? Kalau tengok budak-budak, kalau kita tanya budak-budak siapa hero yang dia minati, ada kata Ultraman, ada kata Ultraman. Ada juga lah ni. Ultraman pun ada, Ultraman pun ada. Kan? Macam-macam. Ultraman pun ada. An Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr ni salah seorang sahabat yang dia ni banyak mengetuai peperangan. Nah, banyak mengetuai batalion dalam peperangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Abdullah ni, anak Amr al-As ni, dia satu orang sahabat juga yang hidup di zaman Nabi, dan depa ni dalam kumpulan orang-orang ataupun pemuda-pemuda yang terpelajar, yang pandai menulis, yang pandai membaca, yang mereka ini sahabat-sahabat yang banyak menghafaz hadis dan menulis hadis. Itu sebab tu di hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr al-As, qala inna Allah yastakhlisu rajulan min ummati. Sesungguhnya dia kata Allah Subhanahu wa taala yastakhlisu rajulan min ummati, akan menghisap seseorang daripada umatku di hadapan semua makhluk. Maksudnya kita semua ni. Cerita pada ayat tadi yang kita baca tadi, wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdarun. Tak akan ada satu makhluk pun. Wa in kullul lamma. Nah, kullul lamma jami'ul ladaina muhdarun. Disebut di situ dia kata wa in kullul lamma. Lamma ni bagi tak ada siapa pun melainkan mereka ini semua akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada siapa pun akan terlepas, dan kita semua kena hisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tu kita tengok daripada sudut ayat Al-Quran. Dan diterangkan di dalam hadis dia kata apa? Innallaha yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Tak akan terlepas daripada seorang kita melainkan seseorang itu akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan semua makhluk yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sejak daripada al-madiyah wal atiyah. Makhluk yang telah lalu, yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga makhluk yang akan jadi ni. Masa kita ni ada hak tak jadi lagi. Makhluk tak jadi lagi ni pun akan berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan melihat setiap orang yang akan dihisap. Bayangkan tuan-tuan. Nah, kita ni duduk bercakap di depan ataupun kita naik di atas stage dapat hadiah. Ketak dah, gemuruh dah, risau dah, takut apa? Takut berjalan-jalan sehari nak terima hadiah, ataupun jalan sehari nak terima pingat, takut tersepak kapet. Takut dah. Kita takut sehari kita buat tak betul. Kan kena pula di hadapan sultan pula kah? Nak terima dekat sultan, silap angkat tangan. Kalau gimana kita doa takut silap. Takut silap, bimbang. Bayangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan letih, dalam keadaan tak ada makanan, dalam keadaan tak ada alat-alat yang boleh membantu kita esok. Kita kena berdiri di hadapan Allah dan akan ditanya, dihisap satu persatu apa yang kita perbuat sewaktu kita berada di atas muka bumi pada hari ini. Kemudian dia kata fayanshuru alaihi tis'atun wa tis'ina sijillan. Maka dia kata Allah akan minta kepada malaikat supaya malaikat ni fayanshuru alaihi, malaikat panggil malaikat, wahai malaikat, bentangkan apa ni, sijillan, bentangkan apa yang telah kamu tulis tentang manusia ni. Maksudnya tiap-tiap kita ni ada yang ditulis. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menulis segala apa yang kita buat. Jadi Allah panggil malaikat dan Allah kata wahai malaikat fayanshuru alaih. Pasal apa Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan perkataan fayanshuru. Nabi tak kata fayanzuru. Nabi tak kata fatati.
Tapi Nabi kata fayanshuru alaih. Nak abang kata besarnya, luahnya catatan amalan. Maksudnya fayanshuru ni lebih kurang kita kata apa ni, tebarkan. Tebarkan ni benda yang besar, benda yang luas. Fayanshuru alaihi tis'atun wa tis'ina sijilan. Maka tebarkanlah apa yang telah engkau tulis wahai malaikat. Dia kata, maka dibentangkan 99 catatan amalan yang telah ditulis tentang kita. Apa yang kita buat atas muka bumi ini ditulis. 99 buku catatan amalan dibentangkan. Dan kemudiannya disebutkan lagi, kullu sijilan mithlu maddil basar. Dan tiap-tiap sijilan, tiap-tiap catatan amalan ni, tiap-tiap, maksudnya satu-satu catatan amalan ni bila dibentangkan, fayanshuru alaihi, seolah-olah macam mana kita duduk di tengah-tengah laut, kita tengok di tepi ni kita tak nampak daratan. Nak abang kata besar tak besar? Satu catatan. Wa kullu sijilan, ada 99 catatan amalan. Jadi satu catatan amalan dibentangkan. Bayangkan sejauh mata kita memandang. Nak abang kata lueh tak luehnya, besar tak besarnya catatan amalan. Maksudnya semua ditulis tentang kita ni. Ditulis pasal kita ni, semua ditulis pasal kita. Kemudiannya Allah Subhanahu wa taala, setiap dokumen itu dia kata seumpama panjangnya mata memandang. Nak abang kata jauh tak jauh. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Tuhan, kata Allah Subhanahu wa taala, atunkiru min hadza syai'an. Allah Ta'ala kata, adakah kamu nak ingkar dengan apa yang dibentangkan pada hari ini? Allah tanya kita. Kita dah berdiri di mahsyar, dah berdiri dalam keadaan semua manusia dapat melihat kita. Manusia yang duduk jauh pun boleh melihat kita dengan jelas. Allah jadikan semua manusia boleh melihat dalam keadaan yang jelas. Duduk jauh ni borong kenai. Katalah duduk ujung sana tu, kita duduk di belakang. Katalah yang naik di mahsyar esok, contoh Razif lah, kata Razif. Kita buat contoh dia. Dia duduk atas tu, depan Tuhan, depan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang duduk jauh, kita yang duduk jauh ni boleh kenal yang naik tu Razif. Yang naik tu semua orang boleh kenal, yang naik tu orang yang kita kenal. Kita boleh kenal. Allah Subhanahu wa taala jadikan pada ketika itu, walaupun hari ini pandangan mata kita terhad. Hari ini kita tengok balik dinding sana kita tak nampak. Orang yang berjalan jauh 100 meter, 200 meter kita tak nampak rupa dah, kita tak boleh teka siapa. Tapi pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala jadikan semua manusia boleh tengok kita dan boleh kenal kita, boleh tengok cacat celah yang ada pada kita. Boleh dengar apa yang Allah Subhanahu wa taala hisap. Boleh dengar ni. Boleh dengar apa yang Allah Subhanahu wa taala kata, atunkiru min hadza syai'an. Bayangkan Tuhan tanya kita sendiri. Ni, Tuhan tanya kita sendiri. Lah kita duduk atas dunia boleh kita dah buat act. Lah ni boleh duduk atas dunia, nak main masjid tak main masjid boleh buat pilihan. Nak main surau tak mau main surau boleh buat pilihan. Nak main sembahyang jemaah tak mau main sembahyang jemaah boleh buat pilihan. Esok di mahsyar tak ada pilihan, semua orang kena bergerak, semua orang kena sampai di sana, semua orang kena berada pada tempat yang sama. Nah, sebab itulah Allah Subhanahu wa taala tanya, atunkiru min hadza syai'an. Tuhan nak tanya, dia kata tanya orang yang berada, yang dihisap ni. Aku nak tanya hang, adakah hang nak ingkar dengan apa yang ditulis tentang hang pada hari ini? Azalamaka katabtil hafizun. Allah Subhanahu wa taala tanya lagi, azalamaka, adakah kamu ini dizalimi oleh malaikat al-hafizun ni? Malaikat yang aku tugaskan untuk tulis, malaikat yang aku tugaskan untuk tulis setiap kesalahan dan kebaikan yang engkau buat. Adakah engkau ni nak ingkar ataupun nak dustakan ataupun nak tuduh malaikat ni menzalimi kamu? Tu dia, Tuhan tanya kita sampai tahu tu. Pada ketika itu kita tak boleh bohong. Kita akan bercakap benar belaka. Hak dalam mahkamah tu belum tentu kita cakap benar, walaupun dia sumpah, dia kata saya berkata benar dan tidak ada yang benar melainkan benar belaka. Hak dalam mahkamah tu pemohong tu tuan. Hak ada atas dunia ni banyak mohong. Cuba tuan-tuan tengoklah kes baru jadi ni, kes apa 2.6 bilion kan. 2.6 bilion kawan yang dapat duit tak kena siasat. Kawan yang bagi tahu kata ada duit dalam bank dia kena siasat. Kawan yang buat penyiasatan kena siasat. Orang lain kena siasat. Nah, jadi pelik. Kan? Puak-puak ni pula, puak-puak hak patuh ni. Puak-puak hak patuh kepada pemimpin ni tuan-tuan, kalau tak percaya, kalau pemimpin tu berak,
kan, berak, kemudian ambil tik tubuh dalam pinggan, tok depan dia kata yang ni tik saya. Bukan dia, tuan. Inilah kasturi. Tu sampai teratur punya bodek, punya teruk huduh lah. Bayangkan ni kita nak dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa yang jadi sampai celaru, sampai tak tahu apa ni, sampai jadi Allah Akbar, nak kata, nak guna istilah apa kita pun tak tahu. Pasal jadi sampai dia puji, sampai dia ampu, sampai tak kena gaya ni. Sampai orang buat benda salah terang-terang. Kan? Buat salah terang-terang, kita boleh sokong dia, kita boleh ikut dia. Bayangkan esok kita nak ada di mana. Tuhan tanya kita ni. Tuhan tanya kita, azalamaka katabtil hafizun. Kita tak cakap bohong. Pada ketika itu kita kata apa? Fayaqulu la ya Rab. Wahai Tuhan, tidak wahai Tuhan. Bahkan apa yang dituliskan oleh malaikat ini, semuanya benar belaka. Apa yang malaikat tulis, semua betul. Kalau semua betul tuan-tuan, bayangkan apa yang kita buat hari ini. Ditulis oleh malaikat pada saat ni. Ditulis oleh malaikat pada ketika ni. Dibawa di hadapan Allah. Adakah kesemua tu nak ditukar ataupun nak dikalih tulis macam lain? Tak tulis seperti mana yang kita buat. Nah, seperti mana yang kita buat akan ditulis oleh para malaikat. Seperti mana yang tercatat di hati kita akan ditulis oleh malaikat. Malaikat tahu apa yang ada dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang ada di hati kita. Nah, jadi kita kena rasa bimbang dan kena rasa takut kalau sekiranya kita ini golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang pernah dikatakan oleh Habibun Najjar ataupun Habib bin Israel ataupun Habib bin Murri. Apa kata Habibun Najjar? Dia kata, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Dia kata sesungguhnya, dia kata inni amantu, sesungguhnya aku ini pernah merasai keimanan, pernah rasa iman, pernah rasa bertakwa kepada Allah, pernah rasa nikmat Islam, pernah rasa nikmat iman. Bagaimana dia kata aku nak ingkar, tak mau ikut Allah Subhanahu wa taala? Macam itulah kita. Sebab itulah kita, kalau sekiranya hari ini kita telah berada di dalam Islam, kemudian kita pilih nak keluar daripada Islam, Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum bunuh kepada kita semua. Pasal apa? Sebab amantu. Sebab kita pernah merasai iman, sebab kita pernah merasai nikmat iman, sebab kita pernah merasai nikmat Islam. Sebab itulah kalau sekiranya orang yang pernah merasai nikmat iman, dia tahu Islam agama benar. Dia pernah duduk dalam Islam, dia pernah ikut Islam, dan kemudian dia cuba keluar daripada Islam. Pasal apa dia dikenakan hukuman bunuh? Sebab Allah Subhanahu wa taala kata dah dalam ayat tu, inni amantu. Amantu ni makna dia aku telah merasai iman. Aku telah merasai nikmat iman. Sedangkan nikmat iman yang Allah bagi, Allah takdirkan kumpulan lain duduk dalam agama lain. Allah takdirkan seseorang berada di dalam Islam, duduk dalam Islam dengan duduk dalam agama lain sangat berbeza. Orang yang duduk di dalam Islam ini, Allah Subhanahu wa taala sendiri berikan hidayah. Siapa-siapa yang pernah duduk dalam Islam, walaupun sehari, walaupun 2 hari, walaupun 3 hari, sebenarnya Allah telah berikan rasa iman dalam hati dia. Sebab itulah kalau sekiranya dia keluar daripada Islam, dia pilih keluar daripada Islam, hukuman yang berat dikenakan kepada orang yang keluar Islam. Sebab Allah sendiri yang telah memberikan hidayah di dalam hati. Allah sendiri yang memberikan cahaya iman di dalam hati. Allah sendiri yang memberikan cahaya berada dalam agama, beriman kepada Tuhan yang menjadikan kita. Jadi kalau sekiranya kita pilih dalam keadaan jalan macam tu, maka kita memang benar-benar berada dalam kumpulan yang salah. Kemudian ditanyakan lagi, fayaqulu afalaka uzrun. Allah Subhanahu wa taala tanya, adakah pada ketika itu engkau ini dalam kumpulan orang-orang yang uzur? Adakah engkau ni uzur? Uzur tak boleh nak tolong agama Allah, tak boleh datang ke rumah Allah, tak boleh buat benda baik, tak boleh ikut hukum Allah, tak boleh nak salat, tak boleh nak puasa, tak boleh nak zakat. Nah, afalaka uzrun fayaqulu la ya Rab. Wahai Tuhan, tidak wahai Tuhan. Dia kata, fa yaqulullahu ta'ala bal inna laka indana hasanatan. Tuhan kata, kalau dah macam tu, kalau sekiranya hang elok semua, hang sehat semua, tak sakit, hang sehat, otak clear masa duduk atas dunia, aku tak jadikan engkau gila, otak sihat betul semua, maka pada ketika itu bala innalaka indana hasanatan, maka bahkan di sisi kamu ialah kebaikan. Kalaulah macam tu, kalaulah sekiranya hang ni berada dalam keadaan yang baik,
tentulah Tuhan menganggap bahawa kita semua ni hak beriman ni buat benda baik. Nah, hari ni tuan-tuan tengok, kita bila dah masuk di dalam bulan Syawal yang disebut sebagai bulan kemenangan. Lepas raya hari tu ni, seminggu 2 minggu lepas duk sibuk pasal orang hilang. Kan, anak dara ni hilang, kawan ni hilang, pakai hantar WhatsApp. Tok Imam mengantuk Bilal pun hantar WhatsApp juga. Dia kata depa pun cari orang hilang juga. Orang hilang tak pergi masjid, makmum hilang. Dia duk cari makmum hilang, Tok Bilal pun cari makmum hilang juga. Sebab pakai hilang tak main masjid habis. Tapi ada 2 cerita yang kita boleh kongsikan. Ni cerita dicerita sendiri oleh Tok Imam. Tok Imam muda lagi, Tok Imam belah Alma sana. Kan, ada satu sahabat ni, dia imam. Saya pun masa lepas pada raya tu, seminggu 2 minggu selepas tu jumpa dengan dia. Bila jumpa dengan dia, dia cerita, dia kata, Ustaz, sambil duk minum teh tarik ni, dia cerita, Ustaz, dia kata ada pengalaman yang kita boleh kongsi. Dia kata, saya ni, dia kata duk jadi imam di satu tempat, saya biasa pergi ceramah sekali di tempat dia. Dia cerita, Ustaz, dia kata nak jadi cerita tak sangka-sangka nak jadi. Dia kata satu hari, dia kata seminggu selepas raya ni, mereka dah mula pergi solat jemaah macam biasa. Dia kata hari lepas raya tu tinggal 2 orang, 3 orang aja sembahyang jemaah. Saya tanya berapa dalam kawasan tu ada berapa? Dia kata beratus orang, Ustaz. Beratus orang. Rumah dekat-dekat ni saja ada 150 buah. Dia kata hak duk main semayang ni kena bulan Ramadan hari tu ni penuh ni, semayang raya ni penuh ni. Dia duk cerita ni. Dan kemudian dia kata terpaksa buat bumbung asing pula sebab nak tampung jemaah wanita ni. Jadi bila main-main lepas raya ni tak ada orang. Dia kata tak apalah, kita ingat biasalah. Orang sibuk dengan open house, orang sibuk dengan macam-macam ni. Selepas seminggu dia kata, ustaz yang duk aku bagi kuliah selalu mai dan mula kuliah pada hari pertama tu. Jadi mula-mula kuliah tu ada 5 orang tu. Kan? Campur dengan ustaz tu 5 orang. Ustaz duduk depan mengajar, kemudian Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak, betul ada seorang lagi jemaah. Jadi duk semayang, duk ni ustaz ni duk baca kitab, baca-baca, tiba-tiba ustaz ni berhenti. Berhenti ni tak tengok depa tapi tengok belakang pada depa. Berhenti sengap tak kata apa, duk tengok. Depa ni heran lah. Geng yang 4 orang ada depan ni heran, depa pun beralih belakang. Tuan-tuan tahu apa jadi? Beralih belakang, tengok-tengok anjing main duk sila panggung. Duk jalan lidah, duk mengaji dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Depa ni terkejut tak tahu nak buat apa. Biar. Takut pun ada. Dia kata nak halau pun, rasa nak halau pun. Duk fikir-fikir balik, bukan senang anjing ni nak masuk dalam rumah Allah. Anjing ni saja-saja dia tak mai. Tapi Allah takdirkan, Allah nak tunjuk dekat kita, kalau sekiranya manusia tak mau kepada agama, manusia tak mau sahut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala taklifkan, Allah hantar mai binatang hak kita duk tak suka ni, binatang hak kita benci, binatang hak kita kalau pegang kena sama dia ni. Allah hantar dia mai duduk dalam rumah Allah, mai duduk angkat lutut sebelah, sila panggung, mai mengaji dekat ustaz duk mengajar. Puak lain tak mai mengaji, manusia tak mai mengaji. Manusia yang esok akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tak mai. Manusia yang memerlukan pahala, manusia yang memerlukan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, manusia ini tidak datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya makhluk yang nama dia anjing, Allah hentak mai masuk dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kes yang pertama. Kes yang kedua, ada satu masjid yang saya duk pergi mengajar tiap-tiap bulan. Belah sana nak masuk ke negeri Perak lah masjid tu. Kan? Tapi tak boleh habaq nama lah. Sehari dia bubuh lah SMS lah, mampu panggil saya jenah jawab. Kan? Masjid ni 2 tingkat. Berapa kali ganda surau kita ni. Nah, masjid 2 tingkat, luih masjid. Kalau lari penat. Nah, lari atas bawah lagi penat. Masjid besar dengan kubah, dengan lot parking luih masjid ni. Saya duk pergi mengajar. Nak jadi cerita, tu imam ni cerita. Imam ni pun banyak orang. Imam berbayang, dan imam ni imam biasa-biasa lah. Imam hafiz, hafal Quran apa semua ada. Nak jadi cerita ni, tak ada siapa. Masjid 2 tingkat besar, mai sembahyang jemaah 3-4 orang je. Bukan 3-40 orang pun sikit. Kalau 3-40 orang pun sikit. Ni mai 3-4 orang saja. Jadi lepas sembahyang, lepas baca doa, tu imam ni pun turun sampai di bawah. Turun-turun dengar suara anjing duk menyalak. Dia pun duk cari kat bawah ni. Pergi tengok tangkolah tak ada, pergi tengok tampai ayak tak ada.
Pi pusing rata keliling masjid tak ada. Dengar suara daripada atas, kan suara daripada atas dia bergaung turun sampai bawah. Dia pun lari. Tu imam ni lari naik. Lari naik. Dia tengok anjing, dia tahu duk tahu mana. Anjing duk tepi mimbar. Bukan pegang tongkat baca khutbah. Lagi buat reka cerita lagu tu pula, bukan. Anjing ni mai kemudian buat apa? Anjing ni pi duduk menjuluk ni macam nak sujud, macam duduk macam nak sujud ni di atas ni. Di atas apa ni kain sejadah tu imam. Nah, ustaz ni hak tengok ni dia kata, ustaz saya masa tu tak tahu nak buat apa, panik. Bukan saya takut kat anjing. Kan? Mula duk fikir tak mana. Mula duk ligan naik atas tu dah nampak dah nak ambil kayu mimbar tu nak hentam anjing tu. Tapi bila tengok anjing tu duduk, tentu anjing tu menjuluk. Dia kata dia ni jadi terberhenti duduk, tentu kemudian doa kepada Allah, ya Allah, kalau sekiranya hak ni hentak mai supaya nak bagi hidayah dekat kami akan terima dan jangan jadikan sebagai bentuk bala kat kami. Nah, dia minta, dia kata dia takut hak ni Allah hantar signal sebab Allah nak hantar bala mai. Dia takut sementara tu. Ya, ustaz ni cerita, dia kata saya takut, dia kata. Nah, saya takut. Ustaz ni pun bersyarah. Kan? Jadi bila dia cerita, kita jadi Allahu Akbar. Kita jadi takut. Kita jadi bimbang sebab Allah Subhanahu Wa Taala mengamanahkan kepada kita rumah Allah. Kalau sekiranya kita buat tak tahu, tuan-tuan bolehlah balik habaq kat kawan-kawan, jangan sibuk sangat dengan urusan dunia. Jangan sibuk sangat dengan urusan dunia, jangan tunggu dah, jangan kita duk delay dah. Jadi Allah bagi kesempatan, mai kita sama-sama duduk di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala, mai sama-sama kita solat berjemaah, mai sama-sama kita menuju kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita kena bala baru kita nak datang ke rumah Allah, sampai kita kena ujian baru kita nak datang ke rumah Allah, sampai kita diberikan ujian yang berat barulah kita teringat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pada saat ini kita jadilah orang yang bukan kita buat benda ni disebabkan satu perkara, disebabkan kita nak mengelakkan satu perkara, disebabkan tak mau azab Allah. Tapi kita buat perkara ini disebabkan cinta kita pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat disebabkan kita cinta Allah, buat disebabkan kita suka beribadat kepada Allah, buat disebabkan rasa tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu lebih baik daripada kita pergi ambil jalan tunggu kena bala, tunggu kena musibah baru kita nak cerita. Macam mana yang diceritakan oleh ada golongan-golongan, contohlah artis-artis. Kan kita tengok senario artis-artis berubah, artis-artis yang kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apa yang tu. Nah, tak apa depa cerita tu baik. Tapi kebanyakan depa cerita saya yang boleh berubah ni pun masuklah benih wawancara dalam TV, tanya macam mana boleh berubah. Dia pun cerita satu malam balik kemudian buka TV tengok ayat Quran cerita pasal azab, dia pun berubah, alhamdulillah. Ada juga dia cerita, dia kata satu hari saya kemalangan, lepas saya kemalangan ni saya tak ingat apa-apa. Kemudian bila saya sedang, saya tengok-tengok, saya tak boleh bergerak kaki saya. Lah kali dia pun kembali kepada jalan Allah. Ada orang cerita macam tu. Jadi semua tu disebabkan kena musibah. Orang pun tengok takut musibah, dia pun kembali kepada jalan Allah. Tapi kita biarlah kita berbeza. Kita yang mengaji, kita yang ada ilmu, kita yang duk menuntut ilmu ni, biarlah kita ini dalam kumpulan orang yang mendapat keistimewaan berbeza dengan orang-orang yang lain. Dan kemudian dia kata fa innahu la zulma alaikal yaum. Nabi kata, Allah Subhanahu Wa Taala sebut fa innahu, sesungguhnya la zulma alaikal yaum. Jangan duk takut, Tuhan kata, maka kamu tidak akan dizalimi pada hari ini. Tak ada siapa pun boleh buat zalim. Hari ini boleh. Hari ini kalau sekiranya siapa-siapa nak buat zalim dekat kita, orang boleh buat. Orang tak suka kita. Kita kerja di sini, orang tak suka, orang boleh tukar kita pergi tempat lain. Sebab hari ini kita boleh dizalimi dan hari ini kita boleh zalim ke orang. Tapi di hari mahsyar esok, tak ada siapa pun boleh menzalimi siapa-siapa. Nah, tak ada siapa pun berkuasa pada ketika itu, tak ada siapa pun boleh menzalimi siapa-siapa. Hak cakap pandai atas dunia hari ini pun pi sana esok dia kena dengar apa pembalasan Tuhan ke atas dia. Kemudian fatukhraju bitaqatun fiha. Kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, fatukhraju bitaqatun fiha, maka keluarkanlah satu lembaran kertas yang dituliskan perkataan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ataupun wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dituliskan perkataan itu.
fayaqulu uhdur wazanka. Maka pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala kata uhdur wazanka. Kemudian wakmai pula Allah perintahkan kepada malaikat supaya didatangkan di hadapan kita semua ini, apa dia? Didatangkan penimbang ataupun dacing, dia panggil. Dacing penimbang, apa dia panggil? Kati. Kati, dacing, penimbang, itu lah. Benda yang sama. Diwakmai dacing di hadapan kita semua, di hadapan seluruh manusia. Dan kemudiannya pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala kata, dan malaikat kata fayaqulu ya rab ma hadhihi albitaqah ma hadhihi sijlat. Kita yang kena hisap ni, kita kata dekat Tuhan, wahai Tuhan, dia kata, ya rab ma hadhihi albitaqah, apakah yang dimaksudkan dengan engkau suruh bawa satu tulisan kecil yang terdapat pada dia kalimah syahadah, dua kalimah syahadah, dan kemudiannya ma'a hadhihi sijillat, dan kemudiannya di hadapan pula, diletakkan pula di hadapan aku ni, dia kata catatan amalan, tiap-tiap catatan amalan ni ada 90 catatan amalan ni. Faqala innaka la tuzlam, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan takut, jangan bimbang, sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Tuhan kata aku tak buat zalim kat hangpa, jangan takut. Masa tu berhenti duk tanya orang ni pasal apa ni, pasal apa dibawa main ni, pasal apa nak ditimbang semua ni, bukankah amalan aku banyak? Duk kata dekat Tuhan ni, dalam hati ni duk kata, ya amalan aku banyak ni, 99 catatan amalan ni, ditulis catatan amalan kebaikan, tapi takut juga pada ketika tu, innaka la tuhlam fatudau as-sijillatu fi kaffatin wal bitaqatu fi kaffatin. Kemudian malaikat Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, hang angkat bitaqah ni, letak di atas dacing tadi, dan kemudian angkat amalan dia tadi yang 99 catatan amalan diletakkan di atas dacing yang sebelah lagi, ataupun penimbang yang sebelah lagi, diletakkan kedua-dua tu. Dan kemudian pada ketika itu maka lebih beratlah bitaqah minha, lebih beratlah tulisan yang terdapat pada dia, kertas yang terdapat, selai kertas je yang terdapat pada dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lebih beratlah timbangan penimbang tadi, hak yang amalan catatan, ada 99 catatan amalan tadi tak berat, tapi yang lebih berat ialah kalimah syahadah. Tu nak habaq kata kita ni tuan-tuan, kalimah syahadah ni cukup besar, cukup berat. Bukan kita boleh sebut dengan lidah ikut dan saja, tapi kita sebut tu dengan hati. Iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi. Nah, sebut dengan lidah, ikrar dengan lidah kita, kemudian membenarkan dengan hati. Kalau sekiranya hari ini kita kata kita bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, maksudnya kita tak dapat tidak, kita kena mengikut apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, apa dia? Wasanantu qiyamah, maksudnya kita buat apa yang ditunjuk contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya wal imanu bimanzilatuh, maksudnya kita beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-amalu bitanzil, beriman, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Al-Quran. Apa yang ada di dalam Al-Quran, Al-Quran bukan sahaja petunjuk kepada hidayah Allah. Al-Quran ialah hijaban mastura. Al-Quran ini Allah jadikan benteng di antara kita dan orang yang tidak beriman. Al-Quran rahmatan lil alamin. Allah Ta'ala kata wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil alamin. Quran jadi ubat dan Quran syifa. Fihi shifaa'un linnas, sesungguhnya pada dia tu ada ayat yang boleh menyembuhkan tubuh kita. Sanuqri'uka fala tansa, siapa yang baca Quran maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan jadikan dia ni lupa. Allah jadikan Al-Quran, Allah sebut wal amalu, Nabi kata wal amalu bitanzil, beramallah dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang disebutkan lagi, fatashatis sijillatu wa thaqulatil bitaqah fala yathqulu ma'asmillahi syai'. Maka berkata Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang lebih berat, walaupun amalan hampa banyak, walaupun amalan hampa cantik macam mana pun, walaupun amalan hampa ni baik, amalan baik ni cukup banyak dia buat,
tapi yang nak menentukan sama ada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, fala yathqulu ma'asmillahi syai, maka akan diterima bersama-sama dengan kita bila kita sebut kalimah syahadah. Bila kita sebut syahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan menentukan sama ada akan diterima semua pahala-pahala yang kita buat tadi, dan sama ada akan ditolak semua pahala-pahala tersebut. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita pandang ringan dengan kalimah syahadah yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita untuk menyebutnya di dalam sepanjang kehidupan kita. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tiada sebarang peluang untuk kembali ke dunia semula, lalu pada ayat yang menjelaskan pula bahawa semua makhluk akan kembali kepadanya, dihimpunkan di mahsyar, serta wujudnya perhitungan amal dan pembalasannya pada hari kiamat nanti. Maksudnya ada amalan, ada pembalasan dan ada perhitungan amal yang akan Allah Subhanahu wa taala adili kita esok. Wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdarun, dan sesungguhnya seluruh umat-umat terdahulu, sekarang dan akan datang, bahkan sesiapa pun jua yang hidup di dunia ini, pastilah semuanya akan dibawa hadir, pastilah akan dibawa hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dihisab dan dihitung segala amalannya. Kemudian Allah akan membalas segala apa yang dia buat, sama ada kebaikan ataupun keburukan yang dia lakukan, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir. Dan sesungguhnya tiap-tiap seseorang akan disempurnakan oleh Tuhanmu balasan amal mereka. Tiap-tiap kita akan disempurnakan amalan, seperti mana pada ayat yang lain. Nah, pada ayat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala kata, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Bertakwalah kamu, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauman turja'una fihi ila Allah, pada satu hari yang kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa tuwaffa kullu nafsin, kemudian Allah Subhanahu wa taala kata akan dibalas, akan dihisab ke atas kita. Summa tuwaffa kullu nafsin, tiap-tiap daripada kita akan dihisab, akan dibalas. Kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, apa yang kita perbuat dan kita tidak akan dizalimi. Maksudnya tu saya duk bimbang. Terus duk bimbang, kita tak akan dianiaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang buat baik, balasan dia baik. Orang buat jahat, balasan dia jahat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuan dia. Maksudnya wallahu bima ta'maluna khabir. Dan sesungguhnya maha luas penelitian Allah Subhanahu wa taala. Kita tu duk takut. Duk kata, "Ilah ni kuduk sembahyang rajin ni, tatkah Tuhan kira 2 rakaat saja?" Ataupun Tuhan tak nampak, Tuhan tak tengok. Kita terseduk bimbang pasal itu. Yang penting kita buat. Nah, yang penting kita buat. Nah, kita puasa 4 hari, kemudian pergi raya 6 dah, mana boleh? Itu raya 4 dia panggil. Ya, kena bagi perhabis baru boleh nama raya 6. Kan? Barulah dikira sebagai kasiyamid dahri. Barulah dikira sebagai kita puasa sepanjang tahun. Bagi lepas. Ni mai duk tanya kita, "Ustaz, kalau saya puasa sebulan-bulan Ramadan, lepas tu saya puasa 3 hari. Kita nak kali ikut mana?" Tak tahu Nabi pun tak abang. Dia mai tanya kita, dia kata, "Tak, saya puasa sebulan bulan Ramadan, kemudian saya puasa 3 hari. Kalau saya puasa 6 hari, seolah-olah saya puasa setahun. Jadi kalau saya puasa 3 hari, tak sampai 6 hari, maksudnya setengah tahun kot no." Tu tak tahu, Allahu a'lam. Ni dia pandai payah, jenis pandai matematik ni. Kan? Jenis pandai matematik ni dia main dia buat kira-kira ke kita pun tak tahu jawapan. Jadi eloknya tak mau bagi jadi bercelaru, tak mau bagi jadi timbul banyak soalan, puasa bagi perhabis ke 6 hari itu, maka dikira sebagai kita berpuasa sepanjang 365 hari. Tapi kalau dah duit 2.6 bilion tuan-tuan, kalau puasa hari-hari, rugilah duit tu bila nak habis. Duit tu bila nak habis. Kan? Nah, kalau duit 2.6 bilion, kalau kita ni duk rajin puasa, dia kata pakai tak habis duit tu. Dia kata, itu ada pendapat masing-masing lah. Apa pun kena ditengok duit haram kita jangan ambil. Benda haram kita jangan makan. Sebab tu Nabi kata apa? Nabi suruh kita doa pagi-pagi.
Nah, Nabi suruh kita doa pagi-pagi kita nak pergi kerja tu. Nah, Nabi kata apa? Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ni semua pakat balik nak pergi kerja doa ni. Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini min fadlik. Doa, ya Allah ya Tuhanku, cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal. Nah, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Daripada aku pergi ambil rezeki hak haram. Saya ada satu kawan, tuan, kawan baik. Kawan baik duduk satu kampung, buat besar sekali semua sekali. Kan? Nak jadi cerita, kita rezeki kot lain, dia pergi kot lain. Dia pergi duduk di Kuala Lumpur, mula-mula dia buat bisnes kecil-kecil lah, biasa. Tapi kecil-kecil pun, kali pertama dia beli Harrier 3.0. Kecil berniaga dia, tapi lepas tu sekali dapat projek boleh beli Harrier tu 3.0 ni, 3.0. Okay. Kemudiannya tak apa lah, bila dia balik main okey lagi. Kan selok panjang ni. Dia balik 3-4 kali, lepas tu setahun 2 lepas tu mula pakai selok pendek lah. Kita pun duk tengok hang kuih selok pendek, kuih duk banyak, dia tak biasa. Dia tak, kadang-kadang dia kata bila main ada duit ni dia tak nak rasa macam nak simple. Kita tahun depan hang balik pakai spender lah, jadi senang. Hang balik pakai spender saja. Saya kata kat dia. Jadi senang. Dia balik pula lepas tu, dia tak pakai spender lah, dia pakai elok. Pergi makan kat dia di kedai, kami pergi makan nasi Yasmin. Nasi pokok ceri. Oh sedap, tuan-tuan boleh pergi try lah Ustaz. Tapi kena beratok. Duk makan tu, saya sembang dengan dia kata hang macam mana? Duk buat berniaga sana macam mana? Hang duk terlibat lah dengan rasuah. Dia kata hang stop. Kalau nak cerita pasal rasuah tani tu saya cerita. Kalau kita duk cerita pasal rasuah ni, dia kata, pakai tak boleh berniaga apa. Kan? Pakai kereta hang naik dengan aku tadi, aku tak boleh beli. Saya dengar-dengar macam nak hampas muka dalam pinggan tu bodoh. Duk fikir ni kawan kita ni. Tak apa. Saya berazam dalam hati ni, hang aku tak makan duit hang sekupang pun. Saya kata tak apalah, hang boleh cakap pandai lah ni. Lah ni, kalau lagu tu Nabi pun makan benda haram. Kalau lagu tu Nabi-Nabi tu, Nabi Sulaiman punya kaya. Nabi Daud kaya. Nabi-Nabi dulu kaya. Adakah mereka ni makan rasuah? Adakah mereka ni makan benda haram? Oh, dia kata payah. Sembang hang jadi susah. Dulu bukan macam tu. Tapi pasal apa? Pasal bila dah makan benda haram banyak memang jadi macam tu. Macam saya kata tadi lah. Orang yang makan benda salah banyak, dia nak mengampu. Taik kalau letak atas meja, dia kata kasturi. Taik tuan dia kata ni kasturi. Siapa kata taik? Sampai tahu tu. Jadi selepas tu masa nak bayar, saya panggil mamak tu. Mamak, jangan ambil duit dia. Duit dia saya takut masuk dengan benda-benda rasuah. Dia pun gelak. Sambil gelak kawan-kawan. Masa nak balik, saya tak mau balik dengan dia. Kita pun keras, kita tegak. Aku tak mau naik kereta hang, aku takut lagi meletup. Kawan lain pun duk fikir. Kereta hang mengaku dengan jelas mai daripada duit rasuah. Sebab dia mengaku sendiri. Dia mengaku sendiri jadi angkuh sombong. Pasal apa? Pada masa tu Allah bagi duit dekat dia. Pada masa tu Allah bagi kuasa kat dia. Kuasa kat dia pasal kita naik kereta dia. Dia berasa dia berkuasa dah. Pergi dah. Kata. Saya telefon kawan lain mai ambil. Tu pun masa telefon tu pun tanya kereta hang terlibat rasuah tak? Tak, dia tak kereta aku elok hang mai ambil. Bagi dia dengar. Baru ni balik raya, sembang meja ni, kita duduk meja ni, dia duduk meja ni. Jadi duduk jauh renggang dengan kita. Tu baru kita tanya sikit, kita nasihat dia. Orang ada duit ni kadang-kadang dia tak mau dengar nasihat orang. Pasal apa? Dia rasa Tuhan bagi dia kaya. Dia rasa Tuhan bagi nikmat banyak dekat dia. Tuhan pilih dia sebagai manusia yang baik di sisi Tuhan. Dia faham macam tu. Dia faham macam tu. Tapi dia lupa Fir'aun Allah bagi jadi kaya. Qarun Allah bagi jadi kaya. Allah bagi orang-orang dulu jadi kaya. Allah bagi kaum Ad, kaum Samud hebat dalam kehidupan mereka. Akhirnya Allah musnahkan mereka. Dan kaum yang kita duk baca dalam surah Yasin pada hari ini, kaum Antakiyah juga, Allah jadikan mereka satu kaum yang hebat. Akhirnya Allah musnahkan mereka. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menunjukkan bahawa tiada sesiapa yang dibinasakan dan dimatikan oleh Allah lalu ia meninggalkan dan membiarkannya. Maksudnya siapa-siapa hak mati lepas ni tak ada siapa pun mati-mati, oh dia ni mati, esok makit di mahsyar tak kena apa. Tak ada siapa pun terselamat, melainkan semuanya akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan katalah kita buat benda baik semua, bukankah mudah? Naik-naik esok, duduk atas mahsyar esok ni, duduk di pada mahsyar esok, dihisap senang lah. Cerita dia ni semua clear. Dosa dulu clear. Pasal Ramadan hari tu dia rajin buat ibadat, dapat Lailatul Qadar, Allah ampun dosa dia.
Jadi kalau kita ni sagi soal pasal dosa, pasal pahala, sagi dosa pula pahala lambat, kita akan dihisap dalam keadaan yang lambat dan belum tentu kita boleh melepasi hisap yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Dan kemudian bahkan selepas dibinasakan, ia akan menghimpunkannya semula dan menghitung amalannya lalu memberikan balasan setelah dibinasakan. Yang ayat tadi, yauma yunfakhu fis-suri wa nahsyurul mujrimin yauma idzin zurqa. Yauma yunfakhu fis-sur, setelah dibinasakan kemudian ditiupkan sangkakala yang seterusnya. Yauma yunfakhu fis-suri wa nahsyurul mujrimin yauma idzin zurqa. Wa nahsyurul mujrimin, dihimpunkan kita semua. Sama ada kita yang buat maksiat ke, yang tak buat maksiat di hadapan Allah, dihimpunkan di hadapan Allah. Cuma orang yang buat maksiat kepada Allah, orang yang ingkar kepada Allah, Allah jadikan wajah-wajah mereka ini yauma idzin zurqa. Berbeza, wajah mereka ini jadi kebiru-biruan, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang hak baik ini Allah Subhanahu wa taala cerita apa? Nadarallahu ra'an sami'a minna hadisan. Orang yang rajin mengaji, orang yang hadapkan muka mereka ke kiblat. Maksudnya tuan-tuan ni duk mengaji, duk sentiasa hadap muka ke kiblat. Duk menghadap muka ke kiblat, duk dengar kuliah, duk dengar apa semua ni, memanglah tak mungkin tak ada siapa ambil gambar. Mungkin tak ada siapa ambil tahu, mungkin tak ada siapa tahu, tapi semuanya telah dirakam oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan wajah kita akan bercahaya di mahsyar. Qada'in, ini wajah kita qada'il qamar. Wajah kita seolah-olah cahaya bulan yang mengambang esok ni. Nadarallahu ra'an sami'a minna hadisan. Nabi kata Allah Subhanahu wa taala akan mencahayakan wajah-wajah orang-orang yang mereka ini duduk di dalam majlis ilmu, yang dengar hadis Nabi, yang dengar ayat Quran, yang dengar tazkirah peringatan. Allah akan cahayakan wajah mereka. Dan mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cahayakan wajah kita. Kalaulah sekiranya sesiapa yang dibinasakannya lalu dibiarkan dan ditinggalkan, nescaya mati itu adalah rehat yang menyenangkan. Sebagaimana syair Arab yang berbunyi, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin walakinna idza mitna bu'ithna wa nas'alu ba'dahu min kulli syai'in. Insya-Allah, nah syair ni kita akan terangkan 2 minggu daripada setelah ni. Nah, insya-Allah kuliah kita yang akan datang kita akan sambung berkaitan dengan syair Arab yang disebutkan berkaitan kalau sekiranya kita ni manusia yang Allah hidupkan hari ni, kemudian matikan kita, kemudian hidup balik ni buat tak tahu je. Tuhan tak buat apa. Tuhan tak panggil hisap kita, Tuhan tak binasa kita, Tuhan tak buat apa pun kat kita. Jadi diterangkan dalam syair yang akan kita baca pada minggu yang akan datang. Dan saya rasa sekadar itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini menjadi panduan kepada kehidupan tuan-tuan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pada saat ini mengutuskan para malaikat, dan para malaikat ini sedang memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya diampunkan dosa-dosa kita yang berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil waj'alna min ibadika salihin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.